Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Subhanahu Wa Taala taufik hidayah kepada kita semua, ibu-ibu dan bapa dan saudara-saudari, dan pula daripada penonton-penonton hadirin hadirat semua, yang boleh kita duduk di dalam jagaan Allah, dalam peliharaan Allah, walaupun masa yang sekejap, masa yang sikap, sejak lebih kurang kita boleh mari muzakarah nak tertengah ilmu-ilmu Allah dan pula tertengah ulama besar dan tokoh ulama besar di fatani kita. Jadi alhamdulillah ibu bapa yang dihormati, jadi kita duk bercaranya kisah ataupun tajuk ulama besar fatani dikatakan Tok Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain. Ini satu tokoh yang terbesar yang telah makruf yang kita sudah baca kemarin. Salah satu daripada karyanya ataupun daripada istimewanya Syekh Ahmad kita yang pertama, dia ni satu orang yang bijak di dalam ilmu-ilmu agama dan pula ilmu-ilmu dunia. Dan istimewa yang Allah Ta'ala bagi khususi, yang bagi orang panggil istimewa yang terutama juga bagi Syekh Ahmad kita, Wan Ahmad ni, ialah dia retikan ilmu kimia, yakni ilmu boleh buatkan akan mah. Dan salah satu lagi ilmu yang dia tahu ni, bukan kebiasaan manusia. Yang kedua, kelebihan dia tu beliau orang yang mula-mula nak belajarkan ilmu cara perubatan, yakni kedoktoran. Dan pula yang ketiga daripada Syekh Ahmad kita ni, orang yang mula-mula tasihkan kitab-kitab ulama-ulama yang sebelumnya dengan cara bahasa Melayu ataupun bahasa Arab. Maka dia ni lah dikata ulama Melayu, ulama bertani, ulama tanah Melayu kita, orang yang mula-mula mentasihkan kitab-kitab ulama. Dan dia pula ni dikatakan orang yang minat tentang sejarah. Lagi pula dia ni satu ulama yang boleh kupah dan boleh perla dan boleh hurai dan pula hurai dan kupah daripada syi'ir Arab. Maka dia ni disebanding dan distanding serupa dengan orang-orang Arab yang bijak-bijak ataupun daripada tokoh-tokoh orang Arab. Dan keluarga bagi Syekh Ahmad kita ni, salah satu keluarga dia daripada Syekh Wan Mustafa bin Wan bin Muhammad bin Zaih Syekh Mustafa. Jadi datuk dia ni nama Syekh Wan Mustafa, lagi pula Mustafa tu bin Muhammad Zain. Mana tahu Wan Muhammad, mana datuk dia tu Syekh Mustafa, Syekh Wan Mustafa bin Muhammad Zain. Syekh Mustafa ni ialah dikatakan tok guru benar daya. Dikatakan nenek dia ataupun datuk bagi Tok Syekh Ahmad kita. Maka Syekh Mustafa ataupun dikatakan Wan Mustafa ni ialah dikatakan nenek bagi Syekh Ahmad kita ataupun Wak Ahmad ni. Maka dia ni ada anak 4 orang. Maka anak 4 orang tu daripada putera semua ataupun daripada anak laki-laki semua. Maka anak laki-laki dia semua tu aling belaka. Daripada anak yang bernama Abdul Latif, anak Abdul Latif, lagi pula Wan Mustafa, ayah bagi siapa dia? Ayah bagi Tok Syekh Ahmad kita ni, Wan Muhammad Zain ni pun dikatakan tok guru dan alim ulama. Maka orang yang des masa dengan Tok Syekh Daud kita. Dan pula daripada tok ataupun ayah bagi Tok Pak Da'i Mekah. Tok Pak Da'i Mekah kita ni pun dikatakan pak saudara bagi Syekh Ahmad nama Abdul Qadir, pun jadi alim ulama juga, jadi tok guru juga. Makna anak dia 4 orang. Yang pertamanya dikatakan Muhammad Zain, yang kedua Abdul Qadir, yang kedua anak bagi tok guru benar daya. Yang pertama ayah Syekh Ahmad, yang dua ayah Pak Da'i, yang tiga Abdul Latif, dan yang keempat Daud. 4 orang ni orang panggil anak tok guru benar daya yang dikatakan keluarga bagi Syekh Ahmad kita. Maka pak-pak saudara bagi Syekh Ahmad dikatakan tok guru. Jadi tok guru bertahli ayah bagi Syekh Ahmad tok guru, dan Tok Cik nenek bagi Syekh Ahmad tok guru. Jadi pada nenek dia pun jadi guru, maka pak-pak saudara dia pun jadi tok guru, dan ayah Syekh Ahmad dia pun tok guru. Dan Syekh Ahmad ni dikatakan satu orang yang sangat-sangat alim. Maka dia reti dan dia boleh mengajar akan ilmu tu sampai kepada 47 ilmu yang kemahirannya di dalam ilmu-ilmu agama dan pula di dalam ilmu-ilmu dunia ini. Ni nak kata bijak dan istimewa yang Allah Ta'ala bagi pada Syekh Ahmad ialah salah satu dan perkara ialah dikatakan dia ni orang yang pandai boleh mengajar sampai kepada 47 ilmu. Dan lagi pula dia saat itu daripada nenek dia lagi tok guru.
Ada ayah dia sendiri tok guru, kawan pak saudara dia pun tok guru, maka dia sendiri pun tok guru. Deh. Maka dia ni satu orang yang bijak ilmu akhirat dan bijak ilmu keduniawi dan ilmu perubatan. Deh. Dan keluarga daripada Syekh Ahmad 2 orang anak saudaranya, Tuan Guru Haji Nik Daud bin Haji Nikmat. Ni anak saudara dia. Anak saudara bagi Syekh Ahmad pun 2 orang. Yang pertama Tuan Guru Haji Nik Daud bin Haji Nikmat. Dan Ahmad. Mana kata Ahmad. Makna Tuan Guru Ahmad ni orang panggil Tuan Guru Haji Nik Daud bin Haji Nikmat. Tuan Haji Nik dan pula Daud bin Haji Nikmat. Maka ini dikatakan tok guru juga daripada anak saudara bagi tok Syekh Daud kita yang telah mengusahakan pengumpulan dan penerjemahan kitab Al-Fatawa Al-Fataniyah. Jadi daripada 2 orang anak saudara bagi Syekh Ahmad kita ni, daripada Tuan Guru Haji Nik dan Daud bin Haji Nikmat, maka 2 orang ni duk kupu dan pula duk terjemuh akan kitab bagi Syekh Ahmad Al-Fatawa Al-Fataniyah. Apa maksud ni? Al-Fatawa Al-Fataniyah, petua hak yang dibahasakan kepada petani. Dibahasa kepada petani. Maka sinilah sebab apa boleh tubikkan kitab ni. Kita royak dah kemarin ibu bapa yang dihormati, saudara-saudari yang dikasihi. Kerana apa boleh timbulkan kitab Al-Fatawa Al-Fataniyah, yakni kerana tok guru dan alim ulama yang mula-mula daripada tanah Melayu orang buatkan persoalan ialah kena kepada Tok Syekh Ahmad kita. Tok Syekh Ahmad kita ni lah orang yang mula-mula buat tanya soal jawab, maka jawab daripada demo soal tu, maka dia buatkan satu kitab namanya Al-Fatawa Al-Fataniyah, yakni segala pertua yang bahasa fatani. Maka siapa dia duk kumpulkan kitab ni? Ialah daripada 2 anak saudara yang bernama Tuan Guru Haji Nik dan Daud bin Haji Nikmat deh. Lepas tu demo 2 orang ni duk usaha mari, duk kupu mari, terjemuh gitu ini. Juga penegak pondok lama di Tanah Merah. Juga penegak duk tegak 2 orang ni. Di mana? Pondok lama. Pondok lama yang ada di mana? Di Tanah Merah, Kelantan. Makna kata demo ni ada buka pondok duk bertegaknya ialah di Tanah Merah, Kelantan. Demo 2 orang ni. Sebab tu kalau kita tengok kitab yang menerbitnya daripada Kelantan. Tapi anak cucu daripada asalnya Fatani. Tengok 2 orang ni daripada Haji Nikmat dah. Daripada Tuan Guru Haji Nik dan pula Daud bin Haji Nikmat ni, asal dia daripada anak cucu daripada anak cucu Syekh Ahmad kita yang sangat-sangat alim yang duk kupukan akan Al-Fatawa Al-Fataniyah. Demo ni duk bertapak ialah duk bertapak di Kelantan, nama kampung yang bernama Tanah Merah. Meninggal pada petan 2 Ogos 1977. Yang matinya ialah tahun 1977 dan ada dan pula dia tu mati dan pula meninggalkan dunia saat itu pada tahun ialah dikata 1977. Makna kata 100 tahun lebih 1977 makna kata sekarang tu tak sampai 100 tahun lagi. Lebih kurang 40-50 tahun gitu mah. Tuan Guru Haji Nik Abdullah Ahmad Nibong Baru. Tuan Guru Haji Nik Abdullah Ahmad Nibong Baru. Ni Nibong Baru jalan ni Thailand Selatan. Meninggal pada 3 September Sempimbar 1972. Jadi Tok Guru yang bernama Haji Niklah. Haji Niklah ataupun Haji Nik Abdullah Ahmad Nibong Baru ni mati pada tahunnya pada tepat 3 tarikhnya dikatakan 3 lagi pula tahun 1972 Sempimbar. Manakala Syekh Wan Ahmad sendiri di samping kegiatan yang sudah dinyatakan adalah juga terkenal sebagai seorang kriawan yang gigih. Apa harap ni?
Jadi mana kalau ibu bapa Syekh Ahmad kita ni, mana kalau Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa Al-Fatani ni, sendirinya di samping kegiatan, di samping-samping kegiatan dia, cergah dia, bergiat dia, makna kata duk tak dia, karya kitab lagi, mengajar lagi, sebar ilmu lagi, tabur ilmu lagi, masalah ke duniawi, masalah ukhrawi, maka kena sama-sama naik. Masalah dunia dia pun bijak. Masalah perubatan ni, masalah akhirat tak ada kena kecek. Maka kegiatan Syekh Ahmad ni makna kata orang bergiat, orang bergerak. Dan orang duk tak dia, orang nasyat, orang rajin. Yang sudah dinyatakan, makna sudah diterang. Orang tahu dah tahu Syekh Ahmad ni, orang tak duk saja. Orang duk dengan orang panggil duk di dalam masa tu berfaedah, masa tu berguna dengan mengajar lagi, mana mengarai lagi, mana perubatan, makna atas masa dia tu tak luai berapa. Adalah juga terkenal sebagai seorang kriawan yang gigih. Makna kata kriawan ni makna yakni karangan-karangan Syekh Ahmad ni semua itu dikatakan gigih sangat, hebat sangat. Kadang-kadang siapa Arab sendiri pun tak faham dengan satu syair. Amo nak cerita. Satu hari kerana orang-orang Arab duk masyhur sangat kata ada satu alim ulama daripada Jawa. Bijak mereka kata. Maka berita ni siapa ke Arab Mesir, siapa kepada Syekh-Syekh Mesir. Siapa kepada Tok Guru Mesir, maka berasa hebat. Masa tu Syekh Ahmad duduk di Kota Mekah, duduk di Makkahul Mukarramah, tempat bertapaknya. Maka berita ni siapa kepada Syekh Mesir, ada satu alim ulama daripada tanah Melayu, tanah Jawa, alim sangat-sangat. Apabila aling sangat-sangat, maka adalah Tok Guru dan Masyayikh, tuan guru daripada Mesir, hantar surat mari kepada Mekah. Nak padahkan Syekh Ahmad bukan pergi berdebat, pergi berjumpa di Mesir, buat perjumpaan orang panggil majlis, nak orang panggil apa? Perjumpaan di antara ulama-ulama Mekah dan ulama Mesir. Maka apabila sampai satu hari, maka Syekh Ahmad pun pergilah ke sana. Apabila pergi sana, maka ramalah daripada Tok Guru di Mesir. Masyayikh di Mesir. Maka Syekh Ahmad saat itu apabila dibentangkan masalah, Syekh Ahmad tu jawab. Apabila dibentangkan masalah, maka dijawab. Mula-mula Tok kenali Kelantan tu anak murid Syekh Ahmad. Anak murid dia. Pahal lagi Syekh Ahmad duk kecek dengan Tok Guru Mesir, kecek dengan Masyayikh Mesir, kecek dengan Dr. Mesir, dia pahal lagi. Tapi kelama duk kecek di antara Syekh Ahmad dengan Tok Guru Mesir, dengan Masyayikh Mesir, maka Tok kenali tak pahal dah apanya maksud dan tak pahal dah kalam-kalam di antara Syekh Ahmad dengan Tok Guru Mesir kecek. Cuma pasal maksud mula tu duk pahal lagi, lapa-lapa yang diguna, di istighbar, di ibarah dan ditakbirkan oleh Syekh Ahmad dengan Tok Mesir, Tok kenali pahal lagi. Tapi akhir tu tak pahal dah. Jadi tak pahal dah dengan kalam nak yakta isti'arah, majak dan penyemeh balarah kecek Syekh Ahmad dengan Tok Mesir sangat-sangat tinggi. Tok kenali sendiri yang hebat pun dah tak pahal dah. Ni nak yakta tinggi sangat ilmu Syekh Ahmad, siapa kecek dengan Tok Mesir, siapa Tok kenali tu tak pahal. Ni nak yakta kehebat Syekh Ahmad kitanya. Sebab tu dikenali kata kriawan dia, karengi dia, catatan dia sangat-sangat gigih, sangat-sangat hebat, sangat-sangat orang panggil balarah dan pula orang panggil dalam. Tengok kitab Faridah dia tu. Tengok kitab Faridah dia saja tu pun kita tengok halus sangat berapa lai kertas ya. Kalau safah lebih kurang 2-30 safah. Tapi isi kata dia malah kata apa. Kalau kita kecek, kalau bahasa kampung kita, lada tu nampak halus, lada burung ya. Tapi makan tu pedah bengai siapa ke otak kepala. Maka kitab Tok Syekh Ahmad kita bermacam gigi sangatnya, hebat sangatnya, dalil sangat cakap dia, lagi pula balarah. Sebab itulah dikata kriawan dia, kitab dia, catatan sangat-sangat gigih dan hebatnya kitab Syekh Ahmad. Kalam dia kita biasa ngaji beberapa, Amos dia biasa ngaji kepada Mullah Tok Yasu kita di Pamaceh. Dia bacakan kitab Faridah, ketebah saja tu. Alhamdulillahillazi atla'a samawati dunia. Dia baca tu kita tak ingat kak, kita tengok semulalah daripada ketebah bagi Faridatul Faraid.
Biasa dengar dan pula biasa ngaji. Masa tu Ammar tu budak-budak lagi. Dengarkan mullah tak payah su kita bacakan kitab apa? Faridatul Faraid ni. Jadi baca di alhamdulillahilladzi atla'a samawatid dunya. Nah, dah. Tuhan saat ni tu pujian sabit bagi Allah yang menaiklah ia di dalam hati orang-orang mukmin. Apa dia? Dana. Alhamdulillahillazi atla'a fi qulubil mu'minin sama apa ni? Syumusa. Nah, apa dia tak ingat dah. Begitu lebih kurangnya. Jadi Allah Ta'ala menaikkan ke dalam hati-hati orang mukmin, yakni akan matahari makrifah, syumusal ma'rifati, akan segala matahari pengenalan. Maka dengan situ tak payah surah tu tubik siapa berbelah-belah ilmu. Jadi di dalam ketebah saja tubik ke belah-belah se ilmu. Nak ya kata daripada kalam cuma tu ya. Alhamdulillahilladzi atla'a fi qulubil mu'minin syumusal ma'rifah. Nak ya kata dalenyo cakap Syekh Ahmad, gigihnya, dalenyo, hebatnya. Siapa situ kena gunakan 2, 3, 14 ilmu untuk nak memahami akan kitab-kitab dia. Ini berapa? Sebab itulah diterkenalkan sebagai seorang kriawan kitab catatan dia. Hebat sangat, dalam sangat. Sebagaimana sudah diterangkan sumangan penulisnya. Sumangan diterangkan oleh sumangan dan pula bantuan-bantuan penulisnya mencakupi dan mencukupi berniaga dah. Berniaga caban ilmu. Apa dia berniaga caban ilmu. Makna kata penulis-penulis dan orang duk catat kitab Syekh Ahmad ni, maka sumbangan dan bantuan daripada penulis-penulis saat ni tu duk catat begitu gini gapo duk dapat bantuan. Lagi pula orang panggil sumbangan hak yang penulis saat ni tu mencakupi berniaga lagi pula caban ilmu. Masalah orang duk catat, duk tuliskan kitab Syekh Ahmad, maka penulis-penulis ni bukan orang tamadah. Orang kena reti juga cara menulis. Maka duk catat mari, maka mereka terasa dengan kitab Syekh Ahmad kita ni sangat-sangat hebat tulisan dan sangat-sangat hebat masalah ibarat dan sangat-sangat gigihnya daripada takbir dan ibarat Syekh Ahmad dunia dan akhirat. Makna kata fok duk catat, bukan duk catat lepas tu nak catat je kena beri faham dulu kelimah gapo yang dikata, gapo yang ditulis. Maka bila-bila tulisan ni ya masuk seka dua. Ya tahu tak gapo kitab Syekh Ahmad ni, gapo supaya ni amun nak misal. Orang yang nak tahqiqkan kitab, ni kita kecek cara tinggi sikit berapa maaflah deh. Tapi pasal dialah kita kena goyak. Tapi kita biasa dengar, tapi bagi fok ngaji pun dia boleh ambil istifadah, ambil faedah sini. Jadi bagi orang nak karang kitab, bagi orang nak tahqiqkan makhtutat, catatan-catatan ulama dulu, maka orang dia nak baca taklif. Patu orang yang nak tahqiq, nak gapo, nak tashih, nak menyata, nak orang kamar dia boleh baca dengan makhtutat tulisan ulama dulu. Kadang-kadang khok dia saat ni tu kita nak baca taklif, khok orang yang dulu. Kamar dia orang nak catat tu, dia kena orang tu orang tu bijak, orang yang pandai juga masalah nak tuliskan kelimah-kelimah apa yang tulis lagu ni, gapo yang dia nak. Sebab tu fuah duk catatkan kitab sebagai jadi sumbangan untuk nak bantu dan untuk nak gapo, nak catat, nak cetakkan kitab Syekh Ahmad ni. Maka dia dapat di kitab Syekh Ahmad ni sangat-sangat gigih dan pula masalah dapat di situ juga duniawi dan ukhrawi, yakni dunia dan akhirat. Kebanyakannya sudah pun dicetak, kebanyakan kitab-kitab Syekh Ahmad tu banyak dicetak, banyak digapo, banyak dicetakkan, lagi pula banyak ditobokkan di kedai-kedai, lepas tu dijualkan supaya kitab ni lah. Kitab mana? Kitab Faridatul Faraid. Tu banyak dicatatkan dan banyak dicetak oleh orang-orang, lepas tu jual di kedai. Senarai karangannya adalah seperti berikut. Ni senarai hak kita Syekh Ahmad kita yang sangat-sangat aling, yang sangat-sangat hebat selepas daripada Tok Syekh Daud kita Al-Fatani. Seperti berikut dalam bahasa Melayu. Kitab hak Syekh Ahmad kita ni dengar ibu bapa dan saudara-saudari. Ni nak yak tahu tok guru taning kita bukan biasa. Kita ya dak buat biasa. Ni nak yak tahu tok nenek kita dulu ni. Sebab itulah kalau orang ada talian dengan tok guru ni, masya-Allah benar. Pas demo-demo ni bukan orang tamadah. Titih baris demo ni kepada Rasulullah. Titih baris demo duk musing gi sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lepas tu orang duk rak kata kitab Syekh Ahmad saat ni tu kitab tak pakar, kitab gini-gini. Orang tu tak siapa tangguh. Lepas tu orang tu saat ni tu orang ngaji tak siapa. Tu kita kecek mudah. Ya duk kata ulama dulu ngaji tak siapa, bahkan dia sendiri tak siapa. Lepas tu kalau kita, kalau kita alim, kita tak boleh berasa kata kita alim. Kerana orang panggil, nah langit, ya ada langit lagi. Tuhan kata dalam satu ayat, wa fawqa kulli zi ilmin alim. Maka adalah setiap-tiap di atas yang mempunyai ilmu, ada orang alim lagi. Langit ada langit, langit ada langit. Mana yang tinggi pada langit ada lagi arash ilahi. Lepas tu kita ada boleh duk mengajar sepatah dua kata, okay? Jangan duk terasa. Nah, sebab tu mau nak pesannya, katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang kita nak hidup ni, dia kena beradab. Kalau adab ada serta berilmu, maka orang ni hidup kapung bagi fok-fok ngaji, dia akan hiduplah ilmu dia. Tapi kalau orang tu berilmu saja tapi adab cara kecek dengan orang tua tak pandang, dengan orang kapung tak pandang, ilmu dia mati, ilmu dia mampu. Sebab apa ilmu dia mati? Sebab orang tak ikut, orang tak turut. Tengok nah, tara iblis aling lebih pada kita. Iblis duk mengajarkan malaikat beribu-ribu tahun di langit. Tapi kerana apa? Kerana dia tak ada adab dengan Allah, dia tak jangan sujud pada Tok Adeh. Kita pun macam itulah ibu bapa dan saudara-saudari pelajar-pelajar semua. Kalau kita ada ilmu tapi kita tak beradab, jadi semacam iblis laknatullah alaih, tak jangan tunduk kepada titahan Allah, nak sujud kepada Magadeh. Maka tulisan bagi Syekh Ahmad kita ni, itu sebagai nasihat pada amba sendiri dan kepada semua ni. Kita beradab. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, dan kita pernah dengar daripada mulah baba sing kita di dalam, mulah bo di dalam kata nah, al-adabu muqaddamun 'alal ilmi. Yakni adab itu dikatakan terlebih terdulu. Al-adabu muqaddamun 'alal ilmi. Adab itu terbergawak, diterdulu akan dia di atas ilmu. Maka mau nak cerita satu kisah. Jadi di dalam dulu tok dalam kita, ni mau nak kisah ni cerita tok guru duk royak mari duk jadi riwayat, duk jadi betali. Jadi tok dalam kita Haji Abdul Rahman bin Al-Arsyadi. Ni nak cerita nah tok guru kita sikit. Jadi mula tok dalam kita dulu, Allahu Akbar. Nah, tok dalam kita ni sangat-sangat warak, sebab tu anak murid kita ni Allah jauh sangat dengan tok dalam. Kita ni bukan cucu, cicit, cocok dah. Tapi boleh duduk setara ni, ibu bapa. Boleh duduk royak, demo sepatah dua. Orang ada dengan Tok Dala, tak ada kena kecek. Tok Dala kita duduk dengan selawat semua. Boleh-boleh nak mengajar pukul 7 pagi, pukul 7 yang naik dah duduk takrisi dia. Dia nak mengajar tak pakai pukul 7:30 lagi. Tapi pukul 7 dia duduk atas meja. Baca selawat. Selawat tak wali. Selawat lum'atul aurak. Tu amalan dia. Belum nak takrisi tu seming cuna. Belum nak mengajar setengah dia tu dia duduk takrisi dah. Takrisi baca selawat lum'atul aurak. Duduk di mana baca selawat. Duduk di mana baca qiraat. Amalan tu dalam. Dia kata aku kerja dengan manusia waktu pagi sampai petang berpuluh-puluh jam. Tapi aku kenawi masa aku munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni 4 jam sehari. 4 jam sehari aku kena duduk dengan Allah. Mik daripada pukul 2, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul ni. Pukul ni aku nak mengadu aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kesilapanku, apa kesalahanku, apa yang aku nak minta pada Allah di dalam kerja aku. Kemudian tok dalam kita ni. Tok dalam kita ni, satu hari kita di dalam Allah tu ramai daripada anak murid yang besar-besar. Masa ketika tu duduk dang le dalam tu, belum kerana selepas daripada Tok Yahdi Tok Yahdi Tok Ana. Ning anak murid al-awwalun. Anak murid yang mula-mula. Tok Yahdi Tok Banda, kalau bagi orang hak ngaji lepas turun dulu sikit dia kenal lah. Mula Yahdi Tok Banda. Dia jumpa masa kita duduk dalam baru-baru tu, kita biasa temung dengan Tok Guru ni. Dikatakan anak murid hak yang pertama, hak awlawi ataupun hak awalun daripada anak murid dalam, belum daripada mula dalam lagi. Kemudian, Tok Dala ni duk ngajar-ngajar ni. Lepas pada Tok Yahdi Tok Banda tu baik, masa tu naik pula kepala telah di dalam 2 orang. Jising Klubi dengan Jising Surat. Jising Klubi dengan Jising Surat. Makruh lah di dalam pondok Dala tu. Ni mau nak cerita sikit. Jadi di antara dua ni pala tu besar belaka. Jising Klubi ialah kena kepada mulah baba sing kita hak lepas daripada Tok Dala mati, dialah pengganti. Lepas tu Jising Surat ni orang mari surat. Mari surat
ngaji dala tak tidur sampai seminggu, tidur seminggu sekali. Ni sing surat ni. Duk Mekah lepas dia ngaji dala, dia nak duk Mekah mati Mekah, duk di Jiaksu. Nah, ni fualing aja ni. Nak royak kisah ulama-ulama dulu nak royak kisah tu fok ni ngaji tu jising surat yang mai duk dalam 8 tahun tok guru kata hei sing surat gano mu ngaji tu lalu siapa tak tidur minggu-minggu seminggu tidur sehari 2 hari tak tidur banyak ke ngapa baca tok guru perbanding sing surat ni ngaji 8 tahun seolah Allah orang ngaji 15 tahun. No oyak tadi mu sungguh makan bobo cukup makan bobo boleh duk ya duk hak pentingnya boleh hafalkan mata boleh teloohkan kita boleh mengajikan kita tapi di antara dua ini sama aling pada zaman itu tu orang panggil sama aling tapi tok guru pilih wakna tu hak mana ni amun oyak tu adab terlebih dulu di atas ilmu kamu dia tengok dua ni sama aling ni sing surat pun alim besar dan jising klubi pun alim nah hamulah bo kita dala ni mulah bahasa ni ya duk dala 22 tahun tak ada ngaji di lain Allahu akbar nah ni nak ajak cerita kita ni nah cerita tok guru kita ulama kita kena rasa ni kita berasa ni nak ajak tok guru kita wahid je nah kita ni sebab dah hafal dengan tok guru ya boleh duk tara ni buah apa boleh duk pakai serubah, boleh duk pakai jubah, boleh duk kecek dengan ibu bapa, duk muzakarah sikit sebanyak kerana tok guru didik kita. Nah, ayat tu dah mula habasing kita dalam ni duk dalam 22 tahun, kelik rumah 3 kali ya. Ni hak habasing mula habasing kita ni klubi ni. Basing dalam jising dalam ni ya asalnya umur dia kapun di klubi dekat dengan tali ai. Kamu dia duk dalam 20 tahun, nah tak biasa klik rumah tu ilangnya 3 kali. Klik saat ni tu nak klik mik barang sikit, lepas tu klik tu orang tua sakit. Orang tua mati. 3 kali. Lepas tu sama dua-dua orang ni sama-sama alim besar belaka. Jising surat pun alim besar, jising klubi pun alim besar. Deh, apabila tok guru pilih wakna tu pilih piye weh. Deh, amo biasa dengar cerita ni daripada cerita bertali-tali daripada guru. Yakni mulah tok dala ia pilihkan mulah babosing kita klubi. Lepas tu dia mau tanya gana mulah bah dia mau tanya gana babah boleh pilihkan jising klubi, jising surat nu pun alim juga, alim besar juga. Ia kata al-adabu muqaddamun alal ilmi, yakni adab itu diterdulu akan di atas ilmu. Makna kata sungguh dua orang ni sama alim. Jising surat pun alim, jising klubi pun alim. Tapi masalah ilmu tu sama-sama sahih. Tapi adab di antara sing surat dengan sing klubi, hak mana terlebih aula dan mana terlebih halu dan mana terlebih baik. Babo pilih. Sebab tu dalam kita pilihkan jising klubi ni sebagai jadi natu dia. Kerana jising klubi ni orang yang sangat-sangat gawa, sangat-sangat wuruk. Alhamdulillah dalam kita ni dah wuruk sangat. Model dengan dia 10 tahun. Lepas tu dia bacakan kitab ni, kita duk cara hak ulama ni. Deh. Maka dia baca kitab tu, kalau baca kitab tasawuf tu, kalau sakut dengan hati, terikat dengan hati, maka dia menangis dan dia teriaklah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Golik ke, dia baca kitab kadang-kadang suku tah kena atas meja, teriak dengan Allah. Dia sebut kata Allah, dia teriak lah dah. Mata mengalir dengan Allah. Inilah orang khasyatullah. Sebab tu Tuhan kata, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah daripada para ulama-ulama radhiyallahu dan pula rahimahullah. Nak ayat tu orang yang sangat takut ke Allah, yang paling takut khasyah pada Allah ialah daripada para ulama ibu bapa. Maka kita masuk kepada Tok Syekh Ahmad kita. Maka Tok Syekh Ahmad kita kitab dia di dalam bahasa Melayu ni. Yang pertama, Luqtatul Ajalan fima tamussu ilaihi hajatul insan. Jadi kitab yang pertama yang dia karya ialah kitab nama Luqtatul Ajalan, yakni pungut teh yang tergaduh dan tersegera. Fima tamussu ilaihi hajatul insan,
pada barang yang tersentuh pada barang oleh keperluan manusia. Makna kitab ni satu pungut teh, satu kutip teh, satu ambilkan oleh manusia yang sangat gaduh, sangat-sangat segera untuk apabila berhajat dan pula bertupu kepada kitab ni. Makna apabila seorang sakit, maka dia tengokkan kitab ni cepat-cepat untuk nak memperubatkan penyakit dia, maka ada Syekh Ahmad kita dah tulislah kalau nyakit goni, inilah cara dia. Amo nak buat banding ni. Jadi kalau seorang saat ni tu, ni banyak doktor mai kat hari ni pun banyak. Setengahnya ada hasa malai tu, dia komen kita malai. Tapi kita tak seroyak lah siapa-siapa dia. Dia komen dia tu uzur gini. Tapi dia tu berasa malu lah nak komen kita. Tapi kita pun tak ada apa yang komen lepas pada mengajar tu, komen pula yang malu nak tanya betul-betul. Lepas tu kita pun tak ada apa lah, boleh lah tolong gedak, dia kata boleh tolong pubat tu rata-rata dah. Sebab itulah orang panggil Luqtatul Ajalan bagi Syekh Ahmad ni ialah satu perkara, satu kitab yang segera sangat manusia perlu kepadanya. Sebab manusia apabila dia sakit, apabila dia tu uzur, apabila ada penyakit, maka sangatlah dia perlu kepada perubatan. Perlulah kepada nak widemo tu perubat dia. Sama ada daripada perubatan yang bahasa ruqayyah ataupun perubatan saat itu bahasa kedah. Satu orang tu dia uzur siapa antara mana? Siapa dia saat ni tu dah. Uzur tu macam-macam ni nyakit ni. Uzur ke mana? Uzur sana kecing semua. Kecing tak berhenti. Kecing 5 minit, 10 minit pun kecing uzur periti ni. Dah. Mana kata boleh kedak. Hak ni kita cuba royak dia lebih kurangnya. Keuzuran tu gini, insya-Allah kita berdoa dengan Allah Ta'ala, kita buatlah malam ni dia kita hantar air ke dia kita minta semudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan penyakitnya, lagi pula Allah Ta'ala hilang penyakitnya, boleh dia dapat beribadat dan beramal kepada Allah. Saat ni belum pada menak laisa ni, mari seorang pula tu mari kata bini ngamo saat ni tu duk jadi panas, duk jadi nak duk tak leh sakit lah tubuh poriti ni. Allahu Akbar. Hak setengah tu mari, ni daging ni kulit duk denyuk nyuk malam denyuk tengah hari denyuk. Nak buat ke mana babo gapo ni duk denyuk kulit. Kadang-kadang denyuk sini, kadang-kadang denyuk di sini, kadang-kadang denyuk di bahu. Hak mo pun oyak tak tahu juga. Sebab itulah ada kitab mula-mula daripada Tok Syekh Ahmad kita, nama kitab apa? Kitab Luqtatul Ajalan, yakni kitab yang perlu sangat-sangat satu kutipan pungutan yang segera, yang perlulah dan berhajatlah manusia nak menyentuh dan pula nak mengambilkan akan dia. Ni sebab tu Syekh Ahmad kita ngajikan bijak dia cara wa'amah dan pula bijak dia di dalam perubatan. Dia ngaji kepada Syekh Al-Habib Abdul Rahim Al-Kabili daripada Gubernur India. Ni tok guru dia ni. Lepas tu lepas pada yang ngaji-ngaji, dia catat, dia karang, dia tulis dengan apa yang dia ngaji. Supaya nak bandinglah kalau kita ngajinya, kalau orang tu kena buat macam mana. Kalau orang tu uluran kena ambil akal kayu gapo. Kalau orang kecil manis kita kena ambil akal kayu gapo. Pedu bombing masalah ataupun daun bismillah, tu ubat teh tu. Tu ubat teh yang ada sebut di dalam kitab Luqtatul Ajalan. Tapi sebut gapo mo ta tamni nak ayat ta cara perubatan supaya orang kecil manis. Kalau ubat kedah, maka ubat kedah. Kalau makan ubat kapung ni mata cuba memakai gapo? Yakni makan pedu bombing. Pedu bombing. Tu dia. Ramadan, yakni kita kata selesai tulis kitab Luqtatul Ajalan pada 20. Hari tepat, tarikhnya tepat 20 Ramadan 1301. Lebih kurang kita kata 130 tahun lebih dah ni. 100 tahun dah ataupun 140 tahun dah. Kitab ni kerana lah ni 1440 42 bermakna kata kitab ni lebih kurangnya 141 tahun lebih kurangnya. Hijri 15 Julai 1884 kalau kira tahun miladi . Yang kedua, kitab bagi Syekh Ahmad. Yang pertama, kitab Syekh Ahmad kita karya di dalam masa hidup dia, nama Luqtatul Ajalan. Dia carilah kedai kitab, dia tanyalah kedai kitab di petani ataupun di palah kau ataupun di jalan, dia tanya. Ada kedai kitab Syekh Ahmad yang bernama Luqtatul Ajalan. Kita tanya tengok dah. Yang kedua, Basyaratul Amilina wa Nazaratil Ghafilin. Kitab yang kedua
Namo keberita basyarul amilin, kesukaan dan gembiraan bagi orang-orang yang beramal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gembiraan dan sukaan bagi orang-orang yang beramal, maka apa yang dia dapat daripada Allah Subhanahu wa taala selepas daripada dia beramal, seperti Allah Taala wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannat. Tu mukhabar dan menceritalah Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan orang yang amal sebagai amalan soleh, annalahum jannat, yakni sabit bagi mereka itu syurga-syurga. Maka kita dia kaya nama gembiraan dan kesukaan dan kesenangan bagi orang-orang yang beramal, wa nadharatil ghafilin, dan ketakutan bagi orang-orang yang lalai. Dalam kitab ni ada cara ketakutan bagi orang lalai pada Allah. Ini yang kita takutnya. Sebab itulah kita kena tengok, kita kena mikirlah ibu bapa di jazz sekarang. Kita pakak-pakak mikir, kita pakak-pakak renung gapo kejadian, gapo yang berlaku, gapo yang kita kena cedek. Kerana dunia tu berkelai kabut sangat dah. Dunia saat ni tu berkelai kabut, tak tahu mana arah dah, tak tahu mana nak pergi dah. Jadi bermacam-macam benda kita tak mikir jadi dah. Kadang benda ni kita tak suka, timbul tengah kita suka-suka kita. Ini perlulah kita saat itu pakak-pakak mikir, jagalah hidang kita. Sebab tu Nabi SAW dia sebenarnya maksud pada hadis Nabi, menjagalah hidanganmu. Apa maksud Nabi kata? Menjagalah hidanganmu, yakni menjagalah anak binimu, jagalah keluargamu, jagalah adik-beradikmu daripada fitnah-fitnah akhir zaman dan daripada fitnah-fitnah dajjal. Sebab Nabi katanya, Nabi katanya, ilzamil bait, lazinglah engkau di dalam rumah, banyak duduk dalam rumah, jangan daripada duduk luar rumah. Duduk dalam rumah ni dikatakan satu perkara yang selamatkan kita daripada fitnah-fitnah. Dan seperti ayat kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang beriman, jagalah kamu dan peliharalah kamu, anfusakum wa ahlikum, diri-diri kamu dan keluarga kamu, naran, yakni daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya katanya baba cuy, kau doa kuncap kamu itu riang tu masalah tu dia mau kena kiwak diri nah. Tu dia mau tanya yalan ya dia tu baik dah. Dia tu banyak. Nah, atau kitab yang kedua basyaratul amilin wa nadharatil ghafin, selesai pada 1 Muharram, yakni tahun 13 ni, yakni 1300 ni. Nah, selepas daripada kitab Luqtatul Ajalan, yakni 5 tahun. Nah, pada 9 Januari 1887. Ni masalah ni. Amo nak oyak sikit ni. Sebagai bela-bela kita kecek khas sejarah ulama, bela-bela kita sambil-sambil kita duk kecek kelebihan ulama, sambil-sambil kita duk kecek tentang kebesaran tokoh ulama petanding kita, maka adalah persoalan baba. Cuai doa, cuai kho doa nah. Cuai kho doa. Kun chop kamoi, kun chop kamoi tut riang. Chop kamoi tuk rian. Allah ni berahi dia mau curikan dia nah. Kerana dia ada harga di hari ni. Maka kebun demo kebun kita kebun demo dak kala ni. Kena jaga, kalau tak jaga tak boleh. Amo nak royak lalu pakah-pakah dalam ni. Tapi learning demo nak mari tak leh. Patut ada orang di Kampung Randa. Amo nak royak si Kampung Randa ni, sana kopi ni, sana lemah ibu bapa. Ya mai royak komo ya Allah bapa, ya kata dulu ni belum covid, lah ni covid nak mari tak leh, tapi lah ni kena kestanakan nak mari tak leh lagi ni. Tapi mau nak royak cara dulu. Dulu kalau misalnya demo kena curi, kerana kebun demo diambilkan oleh orang, getah demo diambilkan oleh orang, wah dia demo diambilkan oleh orang, maka di sini amo nak royak pakah-pakah dulu. Jadi orang sebelah balik Randa tu yang mai jumpa dengan mo, dia kata Allahu akbar babo, tak rak weh, kita duk motong, getah kita sekerak kita pergi tengok tak ada. Kabar-kabar dia masuk lah getah kita buat sport tu ready. Piku tu bit 2-3 guni, piku tu bit 2-3 guni. Masa tu getah maha kerak maha. Tu. Lepas tu kita ya kata ginilah. Nah, ayah dan mokcik, pokcik dan pokcik, nah mokcik dan pokcik ataupun ayah dan mok, nah ambil pasir wa ikut amah. Ambil pasir wi kamu, ambil pasir le kebun tu. Ambil pasir le kebun wi kat amo. Amo nak buat wi.
Deh. Amo nak buat wi nah. Apa ya pemik pasir buat wi nah. Buat pasir buat ri daripada rumah kita suruh ambil pasir di dalam kebun tu boleh sebekah ataupun boleh satu plastik buat ri pamo amo nak doa. Lepas pada amo doa saat ni tu amo buat di nah terpasir saat ni tu amo pun buat di tanah saat ni kita suruh dia saat ni tu klik tabur likungkan kebun dia. Dah likung kebun dia belan-belan nak likung tu mik pula daripada nak kane. Mula lik kane baca ayat kursi semua tapi syarat baca ayat kursi wakas 9. Ning tanah nak buat taklih tapi mau nak besar sini dia nah mau nak royak ya tabur. Lepas tu belan-belan taburkan tanah kita mik lik kane. Kalau ni kane lah mula kane. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu baca wakah milah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u. Boleh baca tak? Tabur baca, tabur baca, tabur baca. Wis apa suruh? Habis tanah bila? Baca tabur, baca tabur. Dah. Lepas daripada tu, lepas pada jawab hak meroyak dia tu, pasir saat ni tu, maka lepas dah tu yang meroyak kamu lepas pada tu seminggu 2 minggu. Ya kata tak ada nampak dah orang masuk babak oleh tanah kita. Tak ada dah dia mau ambil sekerat kita seguni 2 guni. Mula tu 3 hari ya Allah nyegak ambil sekerat buat sepatu sendiri. Alhamdulillah kita royaklah dia. Pak cik bersyukurlah ke Allah Taala wi banyak nam syukur kepada Allah Taala banyak. Lepas tu di jalan ni amo nak buat tak boleh mana ibu bapa ni nak tolong ibu bapa cekak dia mau tanya ni. Tapi dia mau buat sendiri dulu. Baru ni saya modal lek taning. Dia tanya he babo nak buat ke mana kebun kita dia tu ada tapi tak lekat teh di tupa teh di burung teh di tupa teh tak erak weh ya tanah hambak gua kita pun ajar dia klik buat goni dulu buat goni dulu sebab nak mari payah lah ni duk lockdown nak mai minta pasir ke mau payah tapi demo sendiri ambil pasir le kebun tu cuba buat cuba buat tapi kena ikhlas lah kena ikhlas dengan Allah dan tawajuh hak masalah kebun banyak tu kebun banyak tu ni mau nak ajar. Nah, ajar pakoh-pakoh dulu. Lepas tu nak sedapnya nanti mai jumpa dengan mu lagi kan datang. Apabila COVID sudah terbuka, COVID saat ni lockdown sudah terbuka, boleh mari jumpa hamba royak lagi. Ni nak royak sama tara ketika jadi orang panggil duk berdesaknya tempat teh kita dan pula duk jadi lockdown kawasan taning jalan ni. Maka hamba nak hajarnya, nah, dia buat sendiri. Ambil tanah le kebun kita. Ambil tanah le kebun kita, nah kita baca Fatihah sekali. Ni mau nak hajar ni. Ibu bapa semua saudara-saudari pergi buat belah-belah. Tapi syarat mau nak royaknya, benda ni kena ikhlas dengan Allah. Sebab tu bismillah tu lah. Demo ni bismillah. Jadi weh. Bismillah dia tu lekat tulis hingga lekat tulis. Kalau misalnya kita kata orang curi tak boleh masuk dengan bismillah dia. Ning duk di ikhlas demo masing-masing ni. Sebab bismillah sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demo ni bismillah. Demo ni bismillah. Demo tak ada tak. Bismillahirrahmanirrahim. Il-ghafurul wadh. Tak. Kau dah tu lah kau. Tapi ini perlu kepada keikhlasan masing-masing. Amo nak royak buat sama tara kerana di hari ni keadaan astanakannya orang panggil COVID-19 ni duk tak jadi itu lagi. Maka kita nak royak cara boleh jaga masing-masing ni. Kebun masing-masing. Mik tanah lah kebun kita. Baca Fatihah sekali. Minta Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan hajat kita. Hajat ke apa? Una hajat nak buat pagar kebun kita ni. Daripada pencuri-pencuri semua ni. Pengarut-pengarut penjahat duk curi lah kebun kita ni lah. Yang kedua, baca ayat kursi siuk di tanah kita tu. Baca ayat kursi, minta wi Tuhan tolakkan bala-bala. Bala-bala semua tu. Hak orang duk masuk ambil dia kita. Orang duk curi dia kita tak minta. Nak tas dia buat supaya tuas diri. Kerak apa tuas diri. Baca ayat kursi. Minta wi Tuhan tolak bala. Yang ketiga. Bacakan selawat 3 kali. Bacakan selawat 3 kali. Minta wi Allah Ta'ala. Wi jadi ke? Jangan apa? Wi Allah Ta'ala jadi sejuklah kebun kita tu. Dah. Baca tu. Lepas tu tambah lain lagi hak demo dah terima tu adalah tambah wa mayyatakil ikut demo nak tambah ayat-ayat tu mau ayat pala tapi syarat mula-mula sekali nak buat tu baca Fatihah hadiah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiah kepada keluarga Nabi hadiah pada sahabat Nabi Fatihah yang kedua hadiah kepada 2 ibu bapa dan pula kepada 2 ibu bapa kita dan tok nenek dan baca Fatihah yang ketiga hadiah kepada segala guru-guru lepas pada tu baca Fatihah semula
siuk di tanah tu. Minta Tuhan tunai hajat, minta Tuhan jadi pagarkan nah masalah kebun-kebun kita, dan baca ayat kursi, minta Allah Ta'ala tolak segala bala. Baca selawat 3 kali. Lepas tu tambah ayat lain. Lepas pada tu ambil tanah ni. Tanah hajar bakar-bakar dulu. Pagi buat Lepas tu jadi tak jadi tah demo sendiri. Jadi tak jadi tah ibu bapa sendiri. Di atas saudara sendiri. Kalau saudara sendiri, kalau amalan tu sudah ikhlas dengan Allah, munajat saat ni tu sampai dengan Allah, insya-Allah dengan tanah dan pasir itu Allah Taala berkesan. Tapi kalau demo tak betul dengan Allah, demo tak tawajuh dengan Allah, mana benda tu serupa dengan pasir biasa. Tu mana ayat tu lebih patut kita tabur mik khane, baca nak ayat kursi semua. Baca ayat kursi, likungkan pagar kita. Boleh duk tabur pasir, baca ayat kursi, buka 9. Lagi mana duk tabur, nak baca ayat kursi. Habis baca ayat, baca pula ayat kursi. Habis ayat kursi, baca pula, likung pagar kita. InsyaAllah ya Allah, mintalah menjagalah dengan para malaikat qadar ayat kursi, minta jagakanlah kebun-kebunku ni. InsyaAllah. Lepas tu dia mau tanya baba, cuy, kau doa kun kamoy, tuk riang habis dah hak tu. Dia kata doa Wiya masuk iman tik babo sungsang yo doa yang masuk ke email taklah nyanyo ke dia. Akak pun kena doa lah dah. Fatimah pun kena doa lah bagi orang duk curi tu masuk ke email. Kita lah kena berdoa banyak. Babo tu insya-Allah lah berdoa. Amin insya-Allah. Minta Tuhan buka mata hati pencuri, minta Tuhan bukakan dia kepada jalan bajik ke. Minta Tuhan masuk ke email lah dia tu, hak curi tu. Dah. Dah kau dah tu. Lepas tu dia mau tanya lagi, Assalamualaikum babo. Nah, kita jawab soalan sikit. Assalamualaikum babo, cak tamwa raumi poso qada terau cak poso sunat wanti kau ni dai mai. Nah, masalah kita ada poso qada lagi. Ani orang tino dah. Tapi orang jatuh kita ada puasa qada lagi. Oleh ke orang tino lah sebab uzur dalam waktu Ramadan baru ni. Waktu puasa baru ni emo dia tu nyagi beranak celah-celah puasa dah kan. Maka uzur lah ketika tu. Maka marilah wiladah, mari nipah nak puasa tak boleh. Maka ataupun kita kata tak ada wiladah, tak ada beranak, tak ada lahirkan anak. Maka tak ada lah nipah. Kadang-kadang yang mari uzur, mari haid. Maka orang tino tu makna kata kadang-kadang kena tinggal puasa sampai 7 hari ataupun sampai 5 hari ataupun sampainya sehari 2-3 hari. Makna dia tu ada qada lah di atas diri dia. Kama di atas diri dia tu ada qada, kama dia ada qada boleh kedak dia tu nak puasa sunat. Dah boleh kedak dia nak niat qada terau cak terau cak puasa sunat wanti kau ni daimai. Lepas tu kita nak niat puasa puasa sunat hari Arafah ataupun hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kerana qada ni benda yang fardu. Qada diwajibkan oleh Allah kerana puasa ni asalnya daripada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dalam hari yang ke-9 ataupun hari Arafah kita nak niat guna saja aku puasa qada Ramadan kerana Allah Taala. Lepas tu tak ada niat atau puasa hari 9, tak ada niatkan puasa hari Arafah, boleh kan? Jawab kata hak ni fardu ni puasa qada saja aku qada Ramadan kerana Allah Taala. Hak ni fardu. Adapun puasa sunat Arafah ni sunat muakkadah. Dah. Tapi kalau kita pergi niat qada tu boleh ke tak? Jawab kata boleh. Tak ada kena niat sunat. Kerana hak sunat yang masuk di bawah apa? Yakni masuk di bawah fardu tu dah. Makna dalam kita qadakan puasa hak kita tinggal dalam Ramadan, maka di situ termasuk juga sunat Arafah ataupun sunat hari ke-9. Makna kaedah usul fiqh kata al-musagharu fil mukabbari. Makna masalah yang kecil, masalah yang halus dimasuk dalam masalah besar. Amona buat perbandingan ibu bapa masalah lagu ni. Hak ni orang panggil kita niat qada bulan Ramadan. Saja aku qada puasa Ramadan kerana Allah Taala, tapi tak ada niat dah. Saja aku puasa Arafah, saja aku puasa hari 9 daripada Zulhijjah, puasa niat puasa qada. Kama dia di dalam niat qada yang masuk sunat dengan sendiri dengan automatik. Tupa juga amanah ayat.
Amo nak cerita masalahnya supaya satu lagi. Supaya kita mani junub. Kita saat ni orang yang janabah, orang yang berjunub. Kemudian kita saat ni tu dah. Hak sunatnya berhigi dulu. Cara berjunub tu nak wayak pakar-pakar. Dah. Cara fok junub tu. Fok junub, fok subuh. Kemudian dia tu janabah. Apabila janabah, sunat kita mani. Sunat belum pada kita nak mani junub, berhigi. Lepas pada berhigi kita mi asmaya. Lepas pada mi asmaya kita niat saja aku mani junub ataupun saja aku mengangkat dapsa, hajiruhlah lik kanan. Ini cara mani, masuk lik kanan dulu we cuci molek, lepas tu basuh lik kiri, lepas tu gonyohlah tepat menyelak-nyelak ti, tepat jadi selit sepit lewat pusat kita dibuanglah. Belipak-belipak teh gonyoh we habis. Lepas pada gonyoh-gonyoh siap dah tu, kita saat ni tu gonyoh habis kok punggung kita kok mana pak selipat teh tino-tino semua tu duk nyatok dulu, gonyoh sikit dek orang jantan pun gonyoh sikit supaya nak meratakan air. Jarayanul ma' yang nak mempelarikan akan air. Kemudian masa Allah kita saat ni tu, dua kali tu baik. Jadi apabila kita sudah mani junub saat ni, adakah kita kena mi asmaya semula ataupun kita tak ada kena mi asmaya? Berapa ni mau nak nyata ni? Jadi molek juga masalah ni mau tanya ni. Adapun qada kan masalah semasa kita puasa Ramadan, adakah hari 9 tu kita kena niat ataupun tak niat? Pernah boleh ke tak nak puasa sunat tapi niat qada? Maka katanya puasa Arafah, puasa hak sunat tu yang masuk dah dalam puasa hak qada. Makna boleh qada lagi, boleh pahala sunat lagi. Supaya orang mani junub saat ni, dia mau tanya selepas pada kita mani junub, adakah kita mi asmaya semula? Jawab daripada perkataan ulama, kata tak ada kena mi asmaya. Kerana kita menyuci tu hadap besar, maka hadap besar suci dah hadap kecil. Tak ada kena kecek. Benda besar ni lepas dah benda halus. Tak ada kena kecek, panggil al-musagharu fil mukabbar. Kaedah usul fiqh kata al-musagharu fil mukabbar, benda yang kecil itu termasuklah di dalam benda yang besar. Dalam masalah besar, yakni mi asmaya hadap kecil, kamar di hadap kecil tak ada masalah. Sebab hadap besar tu cuci dah, hadap besar pada janabah tubuh tu sudah cuci dah. Makna kata masalah asmaya tak ada kena kecek dia panggil terangkat dengan sendiri. Makna kata terangkatlah ia dengan sebab terangkat hadap besar, maka terangkatlah hadap kecil saat ni. Supaya tu juga kita niat puasa qada, maka puasa hari Arafah tu maka termasuk dengan sendiri ni. Gitulah lebih kurang ibu bapa mau nak nyatanya. Dan satu lagi dia mau tanya, katanya tarawih puasa wancan tone tecak niat wa arai lah. Jadi kalau kita nak puasa wancan tone puasa pada hari Senin, hari Senin lagi kita tahu sebab setengah tu nak puasa Senin. Lepas tu raya nak raya sekali ni hari Rabu. Setengah tu kita nak turut cula, nak puasa hari Selasa. Tak ada apa. Demo niat puasa hari Senin. Tanya. Cak niat wa cak niat wa arai. Nak niat lagu mana? Masalah kita nak puasa Senin pun nak puasa. Hari Selasa pun nak puasa. Puasa dua-dua hal labah. Hak balah tu rugi. Aku nak puasa Senin pun tak ada puasa. Aku nak puasa Selasa nak turut cula. Selasa pun tak puasa. Rugi. Kerana amalan 10 hari pada bulan Zulhijjah 1, 2, 3, 4 wak sehari Allah Ta'ala perbandingnya supaya 1000 hari. 2 hari kedua supaya dengan 1000 hari. Jadi 2000 dah. Wak amalan hari 3 supaya dengan 3000 hari. Lepas tu hari Senin kita puasa juga. Puasa ni anak. Saja aku puasa hari Arafah. Kerana fok-fok Mekah duk wukuf di pada Arafah. Tapi masalah asalnya sebut kata hari Arafah pasti kena jatuh hari ke-9. Wukuf di hari 9. Lepas tu kita hari 9 kita tak betul dengan hari Arafah. Kerana kajian daripada ilmu falak tempat kita tu 1 hari bulan, hak mau kita dengan 1 hari bulan bagi Mekah tak bersama. Jadi hak Mekah jatuh dulu. Kamar ni kita niat gana. Niat puasa Selasa saja aku puasa hari 9. Nisbah kita dijawi hari ke-9. Walaupun tak betul hari Arafah tak ada apa. Hari ke-9 nisbah kita. Nisbah ke Mekah tu hari 10 dah. Hari kita hari 9 tu. Kalau kita kira tu. Niat macam tu. Lepas tu dia tanya salam baba. Cak qadoa. Pokpong rau. Cak sing saya sat. Nak pokpong kita. Nak jaga kita tu. Salam baba cak qadoa. Pokpong rau cak sing saya sat. Deh.
Jadi doa tu nak jaga kita daripada sing saya sak ni gini ibu bapa dan saudara-saudara tanya mari ni comel benda hak berlaku banyak di kawasan kita dan banyak sangat hari-hari dok tu masuk ke amoi ibu bapa weh ni marai hak tantu marai hak naro banyak dok tu mari mambo nak buat lagu mana ni amoi dok sakit le perut tak ada hingga-hingga makan ubat tak cekak makan ubat tok bomo tak nak cari tok bomo dah Allah tahulah ya kata nak buat lagu mana bomo tu 100 puluh bomo tapi tak turun ubat. Deh. Lepas tu demo kata nak mana nak baca doa mana, nak baca ayat mana untuk nak pongkan raucak sing saya sat daripada benda-benda sihir. Nah benda ni meroyak dah. Demo ge buat amal bela-bela dah. Sebab tu dalam daging darah kita kena buat amal, bukan buat amal je jadi lalu. Ya bukan jadi selalu. Ni buat amal sehari nak win nayeh lu dah. Buat amal sehari nak boleh terbaik tak udah. Ya tak jadi. Ya kena buat amal wilahmu. Kena buat amal wilahmu nah. Nama buat amal sehari. Kerana tak jadi demo tu jadi kita tak jadi. Demo nak boleh jadi ibu bapa saudara-saudari. Demo buat amal berpuluh-puluh tahun dah. Ya jerat jadi daging darah dah. Ya duk mengalir dalam darah dia dah. Sebab tu kita saat ni nak wijaya, nak jadi keseh, nak jadi hasil dengan amalan-amalan kita kena istiqamah wilahmu atau ikhlas. Lepas tu nak cara nak jagakan kita daripada sing saya sat, daripada benda-benda sihir ni. Yang pertama sekali, kita kena buat amal nak waktu. Nak waktu ayat akhir surah Taubah. Ni monok se. Hak ni ambo ada terima daripada tok guru dan pula mula bola sarah pun ada cerita. Masalah ni. Gi baca akhir surah Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ketika kita baca ni syarat ibu bapa. Kalau nak keseh baca ayat ni akhir surah Taubah 7 kali. Tiap-tiap kali lepas mayat. Tiap-tiap kali lepas maya kita baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. 7 kali nak kali lepas maya. Nak kali lepas no wak somo. Wak somo dia mata wak lah mana? Wak somo. We jadi amalek, we jadi makan ni ruh kita hari ke hari. Pergi kita makan nasi 3 kali sehari 3. Siapa bila mek yak budak siapa tua, siapa mati makan nasi, maka amalek kita we siapa mati? Dia mau tanya, lama nak wak amal apa? Wak somo. Somo na? Siapa mati? Deh, kau wak, kau jadi, kau wak, kau berkat, kau wak, kau jadi, kau wak, kau berkat. Lepas tu, hak nak bersel lagi, baca ayat kursi wakah 9, hak mau duk ayat dah. Ayat kursi jadi tu 9 wakah. Allah bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. 7 kata wasi'an kursiyyuhu samawati wal ard. 8 wala yauduhu hifdhuhuma. 8 situ wa huwal aliyyul azim. 9 baca 9 wakah ayat kursi jadi 9 wakah 9 kali berhenti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sekali. La ta'khuzuhu sinatun wala nawm 2 kali. La ta'khuzu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. 3 man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni.
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. 5 wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardu wala ya'uduhu hifdhuhuma. 8 wa huwal aliyyul azim. 9 baca 9 kali. Nah, baca 9 wakah 9 kali berarti baca hak naknya 7 kali ataupun 17 kali. Kali yang ke-17 bacanya ulai di wala ya'uduhu 70 kali. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Kali yang terakhir, hak kali 17 ataupun kali yang ke-7 bacanya wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sama ada orang baru nak jaga tak ada kena sihir lagi ataupun fuak kena sihir dah, baca sapu minta Tuhan waktu baik segala penyakit-penyakit tak molek daripada benda-benda siasat, daripada benda-benda sihir, minta kita baca ulang di wala ya'udhu, minta sapu semua kepada tubuh badan kita, minta Tuhan tolak, minta Tuhan saat ni tu tolakkan penyakit-penyakit tak molek di diri kita, di keluarga kita, di kawasan rumah kita. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Hani mau ijazah semua nah kepada peminat dan pendengar-pendengar daripada ibu-ibu bapa semua hak yang duk dengar saudara-saudari dan sebab daripada hadirin hadirat, nah minta nah amo jazah semua, minta lah wa amal patu moga-moga amo pun selamat, amo pun dapat naf'at dunia dan akhirat amo, dan tuk amo dapat naf'at dengan benda-benda ni semua ni amo terima daripada mula Tok Yah Bukit ataupun Haji Syekh bin Haji Ahmad yang ada di Kuala Kahwin nah. Dia mau tanya salam babo cak kho doa pongkan rau cak sing saya sat. Nah mau yak dah saat ni tu lebih kurang alhamdulillah nah. Lebih kurang insya-Allah nah. Masa kita pun panjang, maka kita nah sekadar ni dulu. Maka amo pun nah lebih kurang goyak sikit sebanyak saat ni. Kalau ada boleh ambil naf'at ibu bapa nah doa-doa saat ni dan ayat-ayat amo goyak saat ni, siapa dia nak jaga pada sing saya sat kena jaga diri dah belah-belah ni bapa. Dan adik-adik semua dan pelajar-pelajar semua, dan semua adik-adik, anak-anak dara dan pemuda-pemuda, kalau nak jagakan Tok Siwi kena sihir, learning kena buat amal dah. Kena buat amal dah. Bapak ini buat amal masa duk pondok umur 14 lagi. 14 tu kita terima daripada mulah baba sing kita dalam, kita terima lum autul aurat, umur 14 lagi duk baca sikit hingga sampai sekarang. Masanya lebih kurang hampir dekat 30 tahun dah. Amomik daripada umur 14 lagi terima ke mulah Tok Guru, terima kepada baba Sik Warak, terima kepada Tuyah Bukit, terima ke mulah Tok Yasu kita Pamace, terima ke Tok Guru kita duk di Syria, terima Tok Guru kita di Mekah, maka duk beramal tu semenjak daripada umur 14 hingga sampai sekarang dekat-dekat lebih kurang 30 tahun. Lepas tu bagi adik-adik dan abang-abang, kakak-kakak semua, ibu-ibu bapa, penonton-penonton semua nak jagakan daripada siasat, kita kena start buat dah. Kena buat dah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum. Benda ni laqad ja'akum ni bukan sekadar siasat. Orang deki kena, orang niat tak baik, orang nak masuk le pagar le rumah kita, kalau demo niat tak molek maka kita ada rasa. Kalau kita buat amal tu sudah mujarrad dah. Ini berapa amal nak pesannya. Siapa dia buat amal bila-bila di hari ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagilah rasa edik dia. Sekadar tu dulu. Insya-Allah mudah-mudahan amal pun dapat naf'at. Ibu bapa pun dapat naf'at, adik-adik semua dok dengar dapat naf'at, abang-abang dan pokcik dan mokcik semua, saudara-saudari dapat naf'at. Mudah-mudahan ilmu sikit sebanyak yang amo bagi ni daripada mula-mula Tok Guru kita, daripada guru, mudah-mudahan minta jadi berhubung selalu gapo? Berhubung jadi silsilah talian-talian. Lepas pada mo orang lain boleh royak pula, lepas ada orang lain boleh dia berhubung semua. Mintalah ilmu ni nah patah tumbuh hilang berganti. Hamba mati, ada mo lain boleh royak pula ganti pada hamba. Tak wis sebar, minta sebar, pakak sebar. Pakak baca semua lah kapung kita lah qad ja'akum. Baca semua ayat kursi wa kasmullah. Mudah-mudahan minta wita akak bala cepat-cepat. Sihir tu nipih ya. Kalau kita buat amal sihir tu nipih ya. Benar lain tu besar lagi. Sekadar tu dulu. Aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.